Bertemu kembali. Indeks petunjuk pasaran Bursa Malaysia ditutup rendah sedikit pada Khamis dalam dagangan jajaran kecil susulan jualan dan juga belian yang berselang-seli di kaunter wajaran tinggi terpilih terutamanya saham peladangan, perbankan dan juga minyak dan gas. Dan setakat 5 petang Khamis, kita melihat petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia FBMK LCI turun 3.93 mata kepada 1,600.79 daripada paras penutup 1,604.72 pada Rabu. Bukan itu sahaja, setakat minggu berakhir 25 Mac yang lepas, pelabur asing dan juga peruncit tempatan merupakan pembeli bersih di Bursa Malaysia menyaksikan jumlah aliran masuk bersih sebanyak 565.6 juta ringgit, manakala aliran masuk bersih daripada pelabur asing berjumlah 525.8 juta ringgit itu secara keseluruhannya. Namun bagaimanakah prestasi FBM KLCI khususnya untuk minggu pertama dalam suku kedua 2022 ini? Kita bersama dengan Ketua Penyelidikan MIDF Imran Yassin Mat Yusof yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Imran, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kita terus saja fokus kita kepada FBM KLCI untuk minggu ini dan juga sepanjang minggu ini. Apakah faktor yang mempengaruhi dan juga prestasinya kalau boleh kita kongsikan? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana memanggil saya lagi sekali. FBM KLCI setakat semalam seperti yang cakapkan tadi, tutup sedikit rendah buat minggu ini. Tapi masih lagi berada pada paras psikologi 1,600. Antara faktor yang mendorong FBM KLCI minggu ini adalah lebih kepada faktor luaran. Minggu ini kita dapat lihat kenyataan daripada pegawai di US Federal Reserve yang mengatakan tentang kenaikan kadar bunga atau interest rate yang lebih agresif. Di sini kita dapat lihat pengambilan untung kaunter perbankan di Malaysia, di mana Maybank dan Public Bank yang terbanyak menyumbang kepada kejatuhan FBM KLCI buat minggu ini. Namun FBM KLCI disokong oleh kaunter minyak dan gas serta peladangan. Di atas faktor harga komoditi yang masih tinggi, pembelian daripada pelabur asing di kaunter sektor peladangan dan juga sektor minyak dan gas masih lagi berlaku, dan ini disokong oleh pembelian daripada pelabur institusi domestik. Ya. Okey, dan sudah pasti kalau kita melihat kepada kaunter mana yang mungkin positif, yang negatif sepanjang minggu ini yang mungkin menjadi tumpuan para pelabur sepanjang minggu ini? Kalau kita lihat dari segi kaunter komponen FBM 100, kita dapat lihat tema kepada kaunter minyak dan gas dan peladangan yang paling menunjukkan paling positif adalah Sapura Energy, Sarawak Oil Palms dan juga Genting Plantation. Kemudian ada juga faktor-faktor lain seperti Malaysia Building Society atau MBSB mendapat minat pelabur kerana pengumuman mereka tentang terdapat satu merger dan acquisition. Terdapat juga minat pada kaunter pembinaan di mana Cahaya Mata Sarawak juga antara kaunter yang menunjukkan positif. Dari segi negatif, lebih kepada teknologi pembinaan dan penjagaan kesihatan. Jadi nama-nama seperti UWC Berhad, Great Tech Teknologi Berhad, SAM Engineering, KPJ Healthcare dan Kosan Rubber Industries. Dan itu adalah sepanjang minggu ini kita melihat kepada bacaan dan trend. Minggu hadapan, apakah faktor yang akan mempengaruhi dan juga mungkin apakah kaunter yang akan menjadi tumpuan sepanjang minggu hadapan? Kami menjangkakan dagangan FBM KLCI minggu hadapan akan lebih kepada secara berdata dan akan berdagang di antara paras 1,580 dan 1,620. Jadi tak banyak perbezaan daripada minggu ini. Antara sektor yang mungkin menjadi tumpuan adalah masih lagi minyak dan gas, perbankan dan perladangan. Ini kerana harga komoditi yang tinggi. Perbankan adalah secara langsung kerana pembukaan ekonomi akan menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kami juga menjangka kemungkinan sektor pembinaan akan menarik minat pelabur jika terdapat pengumuman baru dari segi projek. Sektor pembinaan setelah MRT 3 diumumkan telah mendapat minat daripada pelabur-pelabur. Jadi mungkin jika terdapat pengumuman baru, kita boleh lihat sektor pembinaan dapat menarik pelabur kembali kepada sektor ini. Okey. Dan juga adakah faktor-faktor semasa ekonomi? Kita tahu di Amerika Syarikat, The Fed sebagai contoh sudah dapat mengumumkan dan juga
tone yang diberikan The Fed itu agak agresif untuk kenaikan kadar di sana. Bagaimana ini membawa cerminan kepada Malaysia dan juga bagaimana adakah pelabur sudah priced in faktor seperti ini? Secara langsung sudah di-priced in, tetapi apa yang akan menjadikan kemungkinan sentimen berubah adalah daripada segi pengumuman mereka, language mereka. Mungkin dia akan mengatakan daripada kenaikan 25 basis points, mereka akan naikkan pada 50 basis point umpamanya. So ini akan menyebabkan sentimen sedikit lemah, dan jika secara reverse-nya, kalau mereka mengatakan mereka akan menaikkan secara 50 basis point tetapi kemudian bertukar kepada 25 basis point, ini akan menaikkan sentimen. Mungkin faktor COVID-19 ini kita melihat pembukaan sepadan itu memberikan kelegaan kepada pelabur. Namun kalau kita melihat kepada negara-negara lain, China sebagai contoh di Shanghai, polisi zero COVID ini adakah boleh memberikan gambaran kepada pelabur mungkin negara-negara seperti Malaysia dan sebagainya akan ada perubahan dasar dan sebagainya. Adakah ini memainkan peranan juga kepada sentimen pelabur? Tidak, pada pendapat kami tidak untuk Malaysia, kerana secara langsungnya kami menyangkakan Malaysia tidak akan pergi kepada lockdown atau PKP ya, disebabkan Omicron, kecuali kalau ada varian yang lebih membahaya daripada Omicron lah. Tapi kami menjangka Malaysia tidak akan follow atau ikut polisi daripada China. Mungkin yang akan memberi sedikit kelemahan kepada sentimen adalah jika polisi di China itu akan mendapat satu spillover effect lah kepada Malaysia daripada segi logistik, daripada segi supply chain. Okey. Terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini, Imran, dan juga kita membincangkan tentang keadaan FMKSCI sepanjang minggu ini, jangkaan minggu hadapan juga dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi. Dan kalau anda pelabur buat masa ini, itu antara faktor yang digariskan oleh Imran untuk kita melihat yang akan mempengaruhi pergerakan pasaran dan kaunter-kaunter menjadi tumpuan. Baik, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Baik, itu saja untuk Niaga Awani jam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.